Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, aku melihat Ja'far bin Abi Talib. Ni, bapa kepada orang yang meriwayatkan hadis malam ni. Dia kata, aku tengok Ja'far bin Abi Talib, dia ni duk terbang dengan malaikat dalam syurga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah bagi kepada dia janahain musanna, dua. Apa dia? Iaitulah dua sayap dia duk terbang dengan malaikat. Apa cerita dia ni tuan-tuan? Ketika mana dia pegang panji-panji Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 2. Kalau dalam kitab Jawi. Umi kalau mula-mula sekali. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita masuk satu bab ataupun satu tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau dalam setiap jilid kitab Jawi Bahrul Mazi ini dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, dia akan meletakkan di kepala muka surat dalam setiap jilid itu sebuah hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih. Nabi kata, "Nadharallahu amra sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada orang yang mendengar akan hadis Nabi SAW. Maqalati maknanya hadis daripada aku. Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut? Yang pertama dia dengar, yang kedua fawa'aha, dia cuba nak faham. Dia dengar, dia cuba nak ambil tahu apa cerita hadis Nabi ni. Dan yang ketiga fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia beramal dengan hadis yang dia dengar tu. Yang kata kelazatan dalam mengaji ni, manisnya dalam mengaji ni tuan-tuan apa dia? Faham. Kalau duk mengaji tapi tak faham, dia tak rasa lazat. Tapi kalau mengaji, faham. Maknanya, dia syok benar tu. Dia masuk. Jadi hadis Nabi ni, dia bawa main di permulaan, Syekh Idris bawa main di permulaan setiap. Tapi dalam kitab ni, secara tak ada. Setiap tak Jawi, dia kata, mudah kan? Allah Ta'ala nak bagi cahaya kepada orang. Cahaya ni maksud dia, muka ni berseri-seri, bergembar lapan. Tuhan bagi. Ahli syurga. Kepada siapa? Kepada orang yang dengar hadis Nabi, satu. Yang kedua, dia cuba faham hadis Nabi. Yang ketiga, dia beramal seperti mana yang dia dengar. Ahli syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'a fi aklil qitali birrutab. Iaitulah bab nombor 1 tahu, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan makan timun Arab. Al-qisa' ni makna dia timun. Makan timun Arab dengan buah kurma masak. Ar-rutab makna dia buah kurma. Dia bawa main cerita macam tu. Dalam jilid 13 ni tuan-tuan sekalian, yang mula-mula sekali. Jilid 13, selain daripada cerita bab makan, dia nanti akan cerita bab adab sebelum nak makan. Lepas tu dia akan masuk sikit tentang macam mana bakti kita dengan saudara mara, dengan mak ayah. Dia nanti akan cerita yang tu. Tapi panjang lagi lah. Cuma mula-mula ni dia ada cerita bab makan tu. Kan, nak tengok macam mana kita makan, betul tak betul. Mengikut adab yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Cerita bab adab ni pun satu benda juga. Lah ni saya tak tahu ada tak ada dalam silibus sekolah-sekolah. Dulu dia ada dalam silibus sekolah ni, dia ada satu silibus ataupun satu mata pelajaran nama dia akhlak. Dulu punya cerita. La wallahu alam ada tak ada. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal akhlak ni satu benda yang penting.
Kalau orang yang ada ilmu sekalipun, tapi kalau tidak ada akhlak, tak ada apa, tak dapat apa. Maknanya dia ada ilmu, tapi akhlak tak ada. Jadi dia nak bercakap ikut dan tanpa tapisan, dia nak orang Penang kata rembat. Dia nak rembat ikut dan tuan-tuan sekalian ikut dia kan. Pasal apa? Pasal dia tak ada tapisan. Dia tak ada saringan daripada akhlak. Macam mana Nabi SAW, Nabi nak bercakap dengan orang pun Nabi tengok. Nabi jaga ayat muka orang. Nabi jaga hati orang. Itu ada. Dan benda ni kita nak dapat kat mana tuan-tuan sekalian? Mengaji kot ni lah. Mengaji di surau, di masjid. Kan? Di universiti saya rasa tak ada kot. Kan dia ada satu ilmu tu disebut sebagai tasawuf. Kita duk mengaji ilmu tasawuf tu. Yang tu adalah ilmu adab. Baik, dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis. Dia nak cerita bab hadis yang menerangkan makan timun Arab dengan buah kurma masak. Apa cerita tentang makan timun Arab dengan buah kurma masak ni? Maksud dia, kita makan timun, kita makan buah kurma. Nanti dia bagi penjelasan dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makan timun Arab dengan buah kurma masak itu samalah seperti mana kita makan roti dengan timun. Yakni semulut roti, sekokak mentimun. Sekokak. Sekokak tu bahasa utara lah. Segigit. Kan? Gigit. Orang utara panggil tokak. Kan? Dia tulis ni sekokak. Kalau kita tak tahu bahasa utara, kita pergi buat apa ni? Sin kak wow. Ni bahasa Jawi ni. Kalau dalam tu, mungkin tak tahu lah kan. Jawi ni. Dia tulis-tulis sekok apa ni? Sekokok kan. Rupanya makan sambil berkokok. Buat kita. Kan? Baik, dia kata apa? Dia kata lebih kurang kita makan. Yang kata makan timun ni macam mana tuan-tuan sekalian? Makan timun dia lebih kurang macam makan roti. Kita makan roti sikit macam tu lah. Yang kata kita tokak timun tu. Makanya demikian juga makan kurma itu sebiji dua dan sekokak mentimun. Maknanya kita makan kurma sebiji dua, sekali kita sulam dengan timun pula tokak satu. Sekali kita tokak, sekali kita gigit, kita makan kurma pula sebiji. Apa cerita dia? Yang hadis Nabi ini, ada dalam hadis Nabi ini apa cerita dia? Baik. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata maka siapa yang membiasakan makan timun Arab dengan buah kurma masak itu jadi gemuk badannya. Nak bagi gemuk badan. Kan dia kata saya duk makan selalu tak gemuk. Dia kata semua ni try macam ni tengok. Syekh Idris Al-Marbawi dia kata. Kerana timun Arab dia ada pasal apa relevan dia tu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana timun Arab tu timun macam kita. Timun tu. Timun Arab itu ada khasiat padanya iaitu menghilangkan dahaga. Siapa makan timun Arab, dia boleh hilang dahaga. Dan yang kedua, dia boleh mendatangkan gagah bagi orang yang menciumnya kerana ada padanya harum baunya. Gagah ni maksud dia, timun kurma, timun ni dia boleh bagi kita ni tenaga. Siapa tak ada tenaga, makan timun. Dan dia kata memadamkan dia akan panas di dalam perut yang panas. Kalau badan panas, musim panas apa semua ni, boleh makan timun tuan-tuan sekalian untuk nak bagi sejuk boleh. Dan tidak segera busuk dia. Timun ni dia makanan yang boleh simpan lama sikit. Dia orang kata dia tak cepat busuk, dia tak cepat lebih. Dan kurma itu pula, kurma masak itu pula dia bersifat panas. Hak timun tadi ni dia sejuk. Kurma ni pula dia bersifat panas. Dan pada darjah yang pertama dan lembab pada darjah yang kedua. Mula-mula kalau duk simpan lama dia nanti akan jadi lembab. Dan kurma ini juga memberi kuat akan ma'idah yang sejuk. Dia nak bagi kuat perut kita ni. Kan perut, kadang-kadang perut kita dia tak boleh pergi jalan jauh. Dia jalan jauh dia jadi nak terberak, dia jalan jauh dia jadi perut. Tuan-tuan sekalian. Jadi kurma ni dia boleh bagi stable perut kita yang sejuk ni. Tetapinya, cuma kurma ni dia apa-apa. Dia kata tetapinya memberikan dahaga. Siapa makan kurma banyak, benda panas. Makan-makan, dia main dahaga lah. Dan juga kurma ni dia bersifat lekat busuk. Dan dia mengeruhkan darah kurma. Makan banyak-banyak, darah nanti akan jadi keruh. Kan darah duk cantik elok, duk makan banyak nanti
dia akan jadi keruh darah dan juga dia memeningkan kepala. Kita selalunya buka puasa tuan-tuan sekalian, buah kurma sebiji dah. Mana ada buah kurma sampai 10 biji, melahirkan kurma kambing. Kan, tu kita bubuh 3 pinggan lah. Kan, tapi kalau tekak buah kurma, itu ya, bubuh sikit kan tuan sekalian. Pasal apa? Pasal dia ada kesan dia. Makan sakit badan dia jadi dia nak panas. Dia main sakit kepala, tu pasal efek ataupun kesan daripada panas. Maka apabila berjumpa timun Arab itu dengan kurma masak itu, bila dah kita sulam dua-dua tu, kita makan kurma, kita makan timun, tuan-tuan sekalian. Maka sudahlah berjumpa dua yang berlawanan. Kerana timun Arab itu apabila dimakan sertanya barang yang memperbaikkan akan dia seperti kurma masak, ataupun kismis, ataupun madu, sudahlah menjadikan sama timbangannya panas dan juga sejuk, dia jadi balance. Sebab tu badan dia boleh jadi gemuk, tuan-tuan sekalian. Sebab dia campur di antara panas dengan sejuk, dia jadi balance. Yang ni, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat dan dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah kita hari ni, tuan-tuan sekalian, kita duk suka combine makanan ni sampai jadi penyakit. Kan? Kita duk nampak dah makanan ni ada khasiat dia, makanan ni khasiat dia. Aduh, campur. Campur-campur, pibuh label pula, kita mahu sebut lah kan. Pibuh label pula makanan ni Nabi pernah makan buah tin, dia campur dengan kurma, dia campur dengan apa, dia campur apa semua. Kawan-kawan ni makan tak ada lena. Dia jadi Ibrahim pendek. Bukan, berselimun panas, pasal campur, tuan-tuan sekalian. Sedangkan dia nak kena tengok dulu yang kata makanan-makanan tu. Kalau kita buat, kalau tu pun kita nak baca kitab apa semua, sebelum kita nak buat ni pun, kita nak kena dapat rujukan pakar dalam bidang makanan ni dulu. Jadi kita bukan boleh duduk tulis makan macam tu aja. Nak kena rujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pasal itu hak jenis-jenis waktu saya di halal dulu ni, kalau makanan-makanan yang menjenamakan seperti makanan, kata ni makanan Nabi, duk makan ni apa semua ni, perlu dapatkan dulu satu sertifikat ataupun satu pengiktirafan daripada KKM. Dia tak boleh jual macam tu ya. KKM nak kena tengok dulu. KKM akan ambil sampel, dia baru masuk dalam lab dulu. Dia akan check apa semua ni, elok tak elok untuk kesihatan kita. Kalau elok, silakan. Hari ni tuan-tuan sekalian, Allah tambah pula makanan-makanan hak jenis nak bagi lambat tua ni. Bukan muda, lambat tua. Tak tua dia tetap tua. Oh, hang ni. Kadang-kadang kita duk check, tengok tak ada pun. Nombor, siri daripada KKM lah, apa semua dia pun makan. Memanglah makan kesan dia tu mula-mula tu nampak cantik lah. Lepas tu dia main bulan kedua, dia main bulan ketiga, dia mula bagi mudarat. Oh, telefon ni. Hak orang duk jual ni, dia kata tak apa, dia kata makan lagi, dia kata yang tu kesan sampingan. Kacau. Lagi duk makan lagi teruk, lagi makan lagi teruk. Dan kali bila dah teruk, dia kata telefon pula, hak orang duk jual ni tak angkat dah telefon. Lepas tu dia nak lari pergi kat siapa? Dia nak pergi report kat siapa? Kerana itu salah dia. Pasal dia tidak tabayun dulu benda-benda yang macam ni. Kerajaan kita buat, Kementerian Kesihatan, apa semua, rujuk kat mereka dulu. Sebab mereka ni adalah pihak yang berautoriti untuk nak mengesahkan sama ada elok ataupun tidak untuk kita. Bukan boleh konsumsi semua. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dalam Quran pun Allah Ta'ala suruh kita rujuk. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Quran kata, tanya dulu orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kan? Bukan semua orang tahu. Ustaz pun bukan semua dia tahu. Dia tahu dekat mana ada mengaji aja. Ni bidang-bidang agama mungkinlah dia tahu sikit-sikit. No, nak repair kapal terbang, dia tanya Ustaz. Repair kapal terbang tu pakai kipas dia bukan duduk di luar, duduk dalam kapal terbang. Kipas tu tak kacau. Jadi benda-benda macam ni nak kena mengaji. Baik, dengan kerana itulah ia menggemukkan bagi badan yang memakan akan dia. Dua benda yang berlawanan ni. Bila kita makan, dia ada balance. Tuan-tuan, bila ada balance, siapa yang makan, dia boleh menggemukkan badan. Cerita bab gemuk, tuan-tuan tak mau dengar. Pasal kalau boleh nak cerita bab kurui, mau dengar. Kan? Mau kurui, tuan-tuan makan. Cerita ada macam tu ya. Maka dia kata apa? Maka harus bagi sesiapa yang mau makannya
Kerana Nabi dia jadi harus benda ni. Benda ni bukan wajib. Macam tuan-tuan kata balik-balik rumah kita lepas ni kita buang semua beras-beras apa semua lah beras main kita buang apa semua. Kita makan kurma dengan timun sudah. Apa bang? Kata abang boleh nama dia tak dengar ustaz tu sebut kita makan tu tiap hari dia kata bagi sihat. Kacau. Baik, cuma dia abang apa hukum dia harus. Dia bukan wajib. Maka harus bagi sesiapa yang mau makannya. Kerana Nabi kita pun ada makan timun Arab itu dengan buah kurma masak itu. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Nampak cantik tuan-tuan sekalian. Dia bukan cerita saja ni. Dia bukan cerita bagi kita ni question. Duk ada di kepala ni tanda suhaib. Tuan-tuan duk main mengaji ni balik tu tanda suhaib. Aku sebelum ni aku tak tahu pun dia kena kurma dengan apa timun ni apa semua. Tapi bila aku mengaji nak tahu. Rupanya tadi tak tahu dia. Kacau. Kita tak mau macam tu. Sebab itulah dia buat main hadis Nabi untuk nak menghilangkan segala persoalan yang duk main dalam kepala kita. Dia kata sebagaimana yang tersebut di dalam hadisnya, yakni hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa Abu Isa At-Tirmidzi? Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Dan dengan katanya an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqudul qitha'a birrutab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma. Anhuma ni dua orang. Makna dia Allah Taala merahmati dia dan merahmati bapa dia. Tuan-tuan, siapa dia? Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma. Kita nak kena tahu juga nama sahabat-sahabat Nabi ni. Kadang duk sebut macam ni kita tak tahu. Jangan duk dengar. Yang kita duk bisa dengar Abdullah ibnu Umar. Kita dengar, kita tahu dia ni anak Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Amr. Kita tahu kata dia ni anak Amr ibnu Al-As. Kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud. Kita tahu kata dia ni anak sahabat Nabi nama Mas'ud. Kita dengar macam tu. Tapi bila dengar Abdullah ibnu Ja'far, jarang-jarang kita dengar. Ibnu Ja'far ni siapa dia? Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Kita ambil point sikit di sini. Apa dia tuan-tuan sekalian? Abdullah ibnu Ja'far ni dia di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni maksud apa? Orang yang hidup pada zaman Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang beriman kepada Nabi dan mati dia dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Ada 4 tanda. Dia hidup zaman Nabi, dia pernah jumpa Nabi, dia beriman kepada Nabi dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Dari situ saya dah sebut dan tentu pun tahu ada seorang yang dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia disebut sebagai tabi'in. Dia hanya berjumpa dengan sahabat. Dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia berjumpa dengan Sayyidina Umar, dia jumpa dengan sahabat Nabi. Tapi dengan Nabi dia tak jumpa. Walaupun dia hidup pada zaman Nabi. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia tak pernah jumpa Nabi. Dia ni asal daripada Qaran, asal daripada negara dekat dengan Yaman. Dia tak pernah jumpa Nabi. Tetapi cerita dia tak pernah jumpa Nabi ni, Nabi SAW pernah sebut tentang kelebihan dia. Nabi cerita kepada sahabat, Nabi kata kalau main daripada Qaran, main daripada satu negara Yaman, ada seorang yang bernama Uwais. Nabi kata hampa mau duk serbu dekat dia, pergi minta doa dekat dia. Pasal apa? Pasal doa dia ni mustajab. Main zaman Abu Bakar duk tunggu juga, tak berjumpa dengan Uwais. Bila main zaman Sayyidina Umar, main ke Mekah, mereka nak buat haji apa semua, ada rombongan daripada Yaman, daripada Qaran, nama satu tempat, Qaran. Sayyidina Umar sudah tanya, ni dalam ramai-ramai hamba ni, hamba main daripada Yaman, ada tak ada nama Uwais di kalangan hamba ni? Dia kata ada ni, dia tunjuk anak muda, dia kata dia ni, Uwais. Nah, Umar pergi kepada dia, Umar kata, Uwais, tolong ni. Umar kata, Uwais, tolong doa mereka aku. Pasal cerita ni aku dengar pada zaman Nabi dulu. Nabi dulu hidup, Nabi dulu sebut tentang Uwais kata apa? Dia kata, pasal apa saya nak berdoa kepada Tuhan? Umar menjadi khalifah waktu tu. Pasal apa saya nak doa dekat Tuhan? Saya tak bisa jumpa Nabi. Tuhan bisa jumpa Nabi, maknanya Tuhan lebih mulia daripada saya. Dia jawab macam tu.
Sayyidina Umar dia tak utama tahu semua tu. Yang penting Nabi sebut. Nabi kata apa? Kalau jumpa minta doakan pasal doa mustajab. Cerita dia panjang tentang Uwais ni tuan. Hebat dia ni pasal apa? Pasal dia ni tak menikah, dia jaga mak dia dan sebagainya apa semua ni. Yang tu di antara asbab doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut sebagai tabi'in, dia bukan sahabat. Jadi Abdullah ibnu Ja'far, dia ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Ja'far ni siapa tuan-tuan? Dia ni adalah anak menakan kepada Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia ni anak menakan. Sayyidina Ali ni, pak dia, tuan-tuan kenal, bernama Abdul Manaf. Pak dia ni, Abdul Manaf. Gelaran kepada pak dia ni adalah Abi Talib. Pasal apa Abi Talib? Pasal dia ada anak nama Talib. Anak dia ada 6 orang. Ada 4 orang lelaki, ada 2 orang perempuan. Anak Abi Talib ni ataupun Abdul Manaf ni. Anak dia yang paling sulung sekali bernama Ja'far. Ni pak kepada Abdullah ni lah. Anak dia paling sulung nama Ja'far. Nombor 2, anak dia nama Talib. Jadi Abi Talib itu ambil sempena daripada anak yang kedua. Abi ni maksud dia bapa. Bapa kepada siapa? Bapa kepada anak dia yang bernama Talib. Pasal tu dia nama dia Abi Talib. Kenal tuan sekalian, Abi Talib ni siapa? Ni pak menakan Nabi. Pak menakan Nabi yang tidak menyahut seruan Nabi SAW. Yang ketiga siapa dia? Yang ketiga baru turun mai Sayyidina Ali. Ali nombor 3. Nombor 4 Aqil. Nombor 5 Fa'idah. Nombor 6 Jumana. Itu. Ada 6 orang anak kepada Abi Talib. Ja'far ni dia adalah anak sulung kepada Abi Talib. Ja'far ni dia menikah dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais menikah dapat 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Nu'aimin. Anak yang kedua bernama Auni. Anak yang ketiga dia buat nama Muhammad. Anak yang keempat dia buat nama Abdullah. Ni yang meriwayatkan hadis ni. Abdullah ni pula dia pergi menikah pula dengan anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menikah dengan anak ponakan dia. Maknanya dia menikah dengan sepupu dia yang bernama Zainab binti Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bini dia siapa tuan-tuan sekalian? Fatimah. Apa dia buat heran aku tu? Kan? Ini cerita ni susun kat luar ni. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan. Kalau adik-beradik kita dengan adik-beradik orang, kita boleh cerita. Kita kata hang nak tahu tak keturunan hang ni, bak hang lama sekian semua ni. Saja kita pergi kuih dia. Jadi, keturunan Nabi ni macam mana blur tu. Dia jadi stuck orang tu dia sembang hak kau ambil balik buat. Jadi tu. Kan? Baik, dia menikah dengan Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan Fatimah, dia dapat anak berapa orang tuan sekalian? 5 orang. 5 orang. Anak dia yang pertama perempuan yang bernama Zainab. Anak dia yang kedua bernama Hasan. Anak yang ketiga bernama Husain. Anak dia yang keempat bernama Muhsin. Anak dia yang kelima bernama Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Maknanya ada 5 orang. Dia telah menjodohkan Zainab dengan siapa? Dengan anak menakan dia. Siapa dia anak menakan dia tuan-tuan? Abdullah ibnu Ja'far. Ja'far ni siapa? Ja'far ni abang dia yang sulung. Boleh tak dekat tu? Kau nampak blur kan ni? Dia tak apa. Cerita Ustaz tadi masuk timun ni masuk dia beradik pula ni. Dia ke mana? Dia tak malam minum nampak timun dia beradik ya. Baik. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak highlight ni apa tuan-tuan? Tentang sepupu Nabi SAW ataupun abang kepada Sayyidina Ali yang bernama Ja'far. Dia ni, kalau saya cerita, tuan-tuan akan kenal dia ni. Dia ada satu nama besar di kalangan sahabat Nabi. Dia digelar apa tuan-tuan? Ja'far Al-Tayyar. Apa pula Al-Tayyar ni? Tayyar ni maksud apa? Ja'far. Burung. Atau Tayyar tu maksud dia burung. Ja'far yang ada 2 sayap. Bijana hai. Tuan-tuan, tak nampak lagi? Tak nampak lagi? Yang tu baru trailer. Syat,
Dia Nabi dah, dia nak masuk kan. Tuan-tuan pernah dengar peperangan Mu'tah yang berlaku di Qarak Jordan. Peperangan Mu'tah berlaku di Qarak Jordan. Benda ni jadi pada tahun 8 Hijrah bersamaan dengan 629 Masihi. Macam mana benda ni, peperangan ni boleh berlaku zaman Nabi waktu tu? Peperangan ni boleh berlaku macam mana, tuan-tuan? Ketika mana Nabi SAW menghantar wakil kepada pembesar-pembesar negara yang besar-besar. Peperangan ni berlaku di antara Islam dengan Rom. Berlaku di Jordan. Nabi SAW sudah dihantar utusan-utusan. Bila Nabi sampai di Madinah, waktu tu Islam dah mula duduk nampak hebat. Dah ada kekuatan sendiri. Sahabat-sahabat besar Islam. Antara dia Sayyidina Umar, Hamzah bin Abdul Muttalib, Khalid ibn Walid, Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid. Ni semua ni panglima-panglima perang. Waktu tu orang dah mula tu, orang kata, duk hormat kepada Islam. Jadi celah itulah Nabi SAW sudah menghantar utusan-utusan dia pergi kepada pembesar-pembesar bawa satu surat yang ditulis oleh penulis Nabi melalui ayat Nabi SAW. Tu yang cerita sampai kepada di antara pembesar ataupun panglima Rom yang bernama Herakles, ataupun tuan-tuan duk dengar Hercules. Kan cerita tu. Kita duk dengar Hercules ni pahlawan. Conan the Barbarian apa semua cerita dia masuk tu lah. Kan jadi Herakles, dalam bahasa Arab kata Herakles. Dia ni sudah dapat surat daripada Nabi. Nabi tulis kepada dia, salamun ala man ittaba'al huda. Salam kepada orang-orang yang mengikut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi dakwah. Kita tengok macam mana Nabi ni. Ada orang yang dapat surat pembesar lah, Parsi, Rom dan sebagainya. Ada yang dapat surat mereka koyak. Dan ada yang dapat surat, tuan-tuan sekalian, mereka beriman. Dan ada yang bila dapat surat, mereka pergi tangkap orang yang bagi utusan, orang yang bagi surat tu. Ni di antara dia. Mereka tangkap, mereka bunuh. Dan benda ni sampai kepada pendengaran ataupun dalam pengetahuan Nabi SAW. Nabi pun dia perintahkan, antara dia perintahkan Zaid, Ja'far. Ni Ja'far ni yang kita sebut ni, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni. Nabi perintahkan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah ibn Rawahah, 3 orang ni. Hampa pergi carilah tentara Islam banyak mana, hampa pergi bagi tentang balik pasal dia sudah bunuh di antara utusan-utusan kita. Maka berlakulah satu peperangan waktu tu. Di mana tuan-tuan sekalian? Di Qarak, dekat dengan Jordan. Di situ sebut sebagai peperangan Mu'tah. Islam ada berapa orang waktu tu? Ada 3,000 orang. Berhadapan dengan tentara Rom, Bizantium. Tentara Rom berapa tuan-tuan? 100,000 orang. Mereka ni penuh dengan peralatan yang canggih apa semua ni. Nak lawan dengan Islam. Lawan tetap lawan. Pasal apa? Pasal ramai ataupun banyaknya pasukan itu belum menunjukkan sebagai tanda kemenangan. Sebab dalam Quran kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak tentara yang kecil boleh dan berjaya menentang dan memenangi di atas perlawanan ke atas tentara yang besar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maknanya apa tuan-tuan? Tuhan akan bagi pertolongan. Jadi apa turun pergi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang ni, Zaid, Ja'far, Abdullah ibn Rawahah, mereka pun turun. Dalam peperangan tu tuan-tuan sekalian, mula-mula sekali, Zaid diberi amanah untuk nak pegang liwah, nak pegang bendera panji-panji Islam. Dalam tu Nabi dah pesan dah. Kalau Zaid jadi apa-apa kat Zaid, bendera tu akan di take over oleh Abdullah ibn Rawahah. Jadi apa-apa kat Abdullah ibn Rawahah, bendera tu akan di take over oleh Ja'far bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan sekalian, masuklah perang. Zaid kena bunuh. Bila Zaid terbunuh dalam peperangan tu, bendera tu berjaya dicapai oleh Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah pula sambil dia bawa panji, sambil dia lawan, dia pula kena bunuh. Bila dia kena bunuh, bendera tu pula dicapai oleh Ja'far bin Abi Talib.
Ja'far bin Abi Talib. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannah ma'al malaikah bijanahain. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, aku melihat Ja'far bin Abi Talib. Ni, bapa kepada orang yang meriwayatkan hadis malam ni. Dia kata, aku tengok Ja'far bin Abi Talib, dia ni duk terbang dengan malaikat dalam syurga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah bagi kepada dia janahain musanna, dua. Apa dia? Iaitulah dua sayap dia duk terbang dengan malaikat. Apa cerita dia ni tuan-tuan? Ketika mana dia pegang panji-panji Islam. Waktu tu tangan dia ni kena cantai. Putui. Bila cantai, dia pegang dengan tangan kiri. Tangan kiri pun putui. Lepas tu dia sambut dengan lengan yang berada dekat dia. Dia sambut panji-panji Islam. Tak jatuh. Di samping dia sambut tu, dia kena tikam tuan-tuan sekalian. Robek habis-habis perut dia dalam peperangan tu. Sebelum dia nak jatuh, Nabi SAW sudah panggil Khalid ibn Walid. Khalid, Nabi kita turun cepat. Tengok apa cepat benda ni. Khalid ibn Walid pun tuan-tuan sekalian terus mencapai panji-panji Islam tu. Tak sempat nak jatuh. Maknanya apa? Tentera Islam masih lagi bersemangat dengan panji-panji Islam yang dibawa oleh tentera Islam waktu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syahid yang kata Ja'far bin Abi Talib. Dan dia digelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Tayyar ni. Tuyur ni maksud apa? Burung. Jadi Ja'far At-Tayyar ni apa? Ja'far yang boleh terbang dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan tu tuan-tuan sekalian, Islam tidak menang. Cuma Islam berjaya defend untuk tak habis semua. Dalam 3,000 lawan tu, hampir 1,300 tentera-tentera Islam gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Manakala tentera Rom Bizantium tu pula habis lebih kurang 3,000 orang. Mereka meninggal. Mereka terbunuh tuan-tuan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu sekilas cerita tentang siapa? Tentang Ja'far. Ja'far bin Abi Talib ataupun dikenali sebagai At-Tayyar. Dia ada lagi cerita Ja'far ni. Bila sampai kepada rumah Nabi SAW. Tapi cerita ni dia jadi istimbat fiqh. Kat Nabi SAW dan sahabat-sahabat ni bila cerita kat Nabi kata, ya Rasulullah, Ja'far dah meninggal dah. Nabi kata apa? Nabi kata, ambil makanan bawa kepada keluarga Ja'far. Kan? Itu cerita tu. Jadi yang ni lah yang jadi perdebatan di kalangan ulama lah ni. Bila orang meninggal, tuan sekalian bukan tuan rumah kena buat kenduri. Kan kawan nak main ni, nak main nak buat tanda lepas ni kena buat main. Poti canai seorang sebiji. Kan kita kira pergi malam pertama makan apa? Roti kering. Kan? Roti kering dia tak boleh dia slow sikit. Malam kedua makan apa? Makan roti canai. Tak boleh dia rancak sikit. Malam ketiga nasi Arab. Dia pun tak boleh sampai terbang. Enggak. Allah, itu cerita dia tu. Tapi tak apalah, kita tinggalkan kepada para alim ulama kita untuk nak bahas benda ni. Saya tak layak untuk nak bahas ni. Apa yang kita buat, kita pakai yang tu lah. InsyaAllah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Hadis ni dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhumah. Katanya adalah Nabi SAW makan ia akan buah timun Arab itu dengan buah kurma masak. Ini menjadi kebiasaan Nabi. Sebab tu badan Nabi, tuan-tuan sekalian, sihat. Kan? Kalau kita tengok dalam kitab Tibbun Nabawi, Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi. Tuan-tuan cari kitab. Tulah ni ada terjemah dah. Dalam tu menceritakan makanan apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Macam mana tata cara makanan Nabi itu. Kan? Kita tengok yang tu lah. Berapa kita nak pergi cari hal lain, tuan-tuan, sedangkan Nabi pun dah menjadi panduan, hadis Nabi pun dah ada. Jadi kita berpandukan pada tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Masuk insya-Allah. Seminit lagi. Baik, seminit lagi kita masuk satu bab baru, tuan-tuan sekalian. Bab majaa fi syarbi abwabil ibil. Ni pun satu bab yang ganai juga ni. Kan, satu bab ganai, tapi kalau nak cerita panjang tak pernah nak syuk bab ni. Kan? Jadi bab ni dia cerita apa? Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis
yang membicarakan minum air kencing unta. Kan? Bukan air kencing orang. Air kencing unta. Saya di Mesir dulu ni, sampai-sampai di Mesir, sahabat saya buah air kencing dalam balang. Lepas tu dia buah dengan basal, dia buah dengan bawang, apa semua dalam balang tu. Saja saya pergi tanya dia. Kita pun tanya, pun silap juga. Kita tanya ada ni benda apa? Dia kata air kencing unta. Air kencing? Kita kata, apa pasal duk simpan? Dia balik barang dia. Dia kata tu dia hantar orang ngaji. Dia buat begitu. Kita balik duk dikasih tak apa kita tanya soalan. Dah kata aku tak tanya pun tak apa kan. Waktu tu tak berjumpa lagi dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, rupanya cerita ni, hadis Nabi minum air kencing unta ni pun dibahaskan antara ulama kontemporer Dr. Ali Jumaah, ada dalam fatwa muasarah dia ada sebut. Dan ada di kalangan kita pun yang pi buat umrah apa semua sambil-sambil mereka pergi tempat, apa nama tempat malham, tempat nak sembelih lembu, sembelih apa semua ni, mereka tengok unta, mereka pergi minta air kencing pun balik main. Oh, balik main boleh lupa lagi dengan kawan-kawan pula pakat minum seorang sikit. Dia kata, dia kata pasal apa? Pasal hadis Nabi ada sebut. Dia berhenti dekat tu ya. Dia kata minum-minum orang sikit. Dia kata, pasal apa minum? Hadis Nabi ada sebut. Dia tak cerita pun yang kata hadis Nabi itu sebut apa tentang air kencing ni. Kan? Baik tuan-tuan sekalian. Dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, kencing unta dan juga kencing sekalian binatang yang boleh dimakan dagingnya itu dengan sembelih ataupun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu, semuanya adalah najis. Yang tu dia bagi intro macam tu. Dia kata apa? Dia abang kata tak kira lah. Binatang boleh sembelih, boleh makan ke apa ke, binatang tak boleh makan ke, yang kata yang kencing ni semua najis. Dia pukul macam tu. Hukum al-aslu, asal dia adalah najis. Apa binatang sembelih? Tuan-tuan sekalian, lembu. Kan? Tak kira lah lembu, kambing, apa lagi, rembau, seladang, apa, kuda lah, apa ni ayam kencing ni. Kan? Adalah najis, tuan-tuan sekalian. Maka tiap-tiap najis itu dia tak boleh diminum akan dia. Bila sebut kata najis, tak boleh minum. Bukan kata tak boleh minum, makan tak boleh. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Cuma pada tahun 2010, kalau tuan-tuan ingat tahun 2010, di Tokyo, di Jepun, Mitsuki Ikeda, tuan-tuan surf tengok. Nama tu, saya Google saja, kata ustaz ni pandai tu, mereka apa semua, tuan-tuan saja tengok Google, tengok handphone pakai tu ada. Tulis Mitsuki Ikeda, tuan-tuan tulis tang tu. Apa cerita dia? Dia ni tuan-tuan sekalian, dia buat apa? Dia sudah buat, dia olah balik najis orang pergi jadi burger. Dia olah najis orang pergi jadi burger. Yang seronok dia tuan-tuan sekalian, ada najis itu dia campur dengan pencicak yang berperisa. Dia buat sopa bentuk stick najis itu. Lepas tu dia buat burger, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia bagi ke orang pula secara free. Cerita dia macam, cerita ni pun lebih kurang Kentucky Fried Chicken juga. Kan dia bagi orang rasa suruh testimoni. Lepas tu orang duk rasa apa duk makan apa semua, duk makan, duk ingatkan nak tutup hidung ke apa, lalu duk anggur, angkat best. Najis. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Tokyo waktu tu ni. Lambakan dalam loji najis ni dah mula lebih daripada apa yang diperuntukkan. Dalam tahunan mereka tu dah mula banyak dah. Jadi mereka tu fikir macam mana nak buat. Orang Jepun, tuan-tuan sekalian. Orang Jepun ni dia semua fikir boleh. Kan? Dia habis tak dia fikir dah sampai dia fikir lagi kan? Untuk dijadikan makanan. Jaga elok tuan-tuan bisa pergi Jepun makan burger ke apa, kena tengok lah. Kan? Dia balik tu main cerita, ustaz saya pergi Jepun tiap-tiap. Oh, seronok je. Tak boleh lupa. Burger dia segi punya terbaik. Dengar-dengar malam ni jam. Dia pun tak panggung kepala. Lepas dia cerita, orang kata dia makan burger. Kita masuk isyarat kan? Tak mana jam dia. Seminit lagi. Kita nak mandi dekat tu kan abang kan? Dia bunyi lah. Kita mandi dekat tu untuk sekalian. Urayat dia apa bulan depan saya cerita main. Kan? Apa testimoni dia? Orang pula aduk makan tu pula. Ada pula pitanya pula. Makan yang rasa macam mana? Kawan tu jawab apa tuan-tuan sekalian? Kan? Adakah dia jawab rasa sokongan makan apa nama ketayap? Tuan-tuan tahu makanan ketayap? Kan? Adakah rasa macam makan roti canai? Kan? Macam ada jawapan-jawapan dia. InsyaAllah kita akan cerita dan kita akan teruskan dengan cerita hadis Nabi ni berkenaan dengan minum air kencing unta ni. Tuan-tuan, cerita dia panjang juga ni. Cerita dia panjang, ada segerombolan daripada orang Uraniyin ataupun daripada Uranah.
Orang ni duduk tengah-tengah di antara Mekah dan juga Madinah. Mereka ni baru masuk Islam, mereka sudah jumpa Nabi SAW. Kan? Mereka kebetulan dalam ramai-ramai itu ada yang kena penyakit. Penyakit ni disebabkan angin. Dia tak, badan dia tu tak selesa di kawasan Nabi itu. Jadi Nabi pun ada pesan sikit kepada mereka, benda apa yang Nabi pesan. Mereka pun dengar-dengar, mereka laksanakan benda tu. Habis-habis tu pula tuan-tuan, mereka ni juga disebut sebagai hirabah ataupun muharabah. Muharabah ni apa? Muharabah ni maksud dia orang yang apa dia disebut? Penyamun yang ganas mereka ni. Mereka ni bunuh orang, lepas tu mereka ni ambil semua otak benda orang. Dan apa yang Nabi SAW buat kepada mereka? Tuan-tuan, tragis. Kisah ni tragis. Kan? InsyaAllah, bulan depan kita akan sambung CD yang kedua. CD kalau orang pakai. Episod kedua kita akan sambung bulan depan. InsyaAllah kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Nanti kita akan, habis cerita tu kita akan masuk pula bab basuh tangan sebelum daripada makan. Tuan-tuan, cerita ni semua simple-simple saja. Tuan-tuan buat main telinga ni pun kira cantik. Kan Allah dia kata, apa ustaz tu baik. Ada ke sebelum makan basuh tangan? Ceritalah kemai-kemai sikit. Ceritalah no, fik siasah lah, politik ke apa. Dia mau macam tu, dia mau karang macam tu. Kan? Dia makan tangan, betul tak tu? Hak kecil ni pun dia lepas. Macam mana hak besar tuan-tuan sekalian? InsyaAllah kita akan bahas. Barul Mazi jilid 13. Kan sahabat saya sebut jilid 18. Saya pun terkejut juga tadi ni. Kata punggak aku bawa main jilid 13. Kan? Baik muslimin dan muslimat rahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.